Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi. Cikgu MK ucapkan kepada rakan-rakan guru yang menonton ataupun mengikuti sesi perkongsian dari Cikgu MK. Dan pagi ini Cikgu MK ada nak meneruskanlah pengurusan kehadiran PDPR untuk sebelum ni, untuk kegunaan sekolah yang akan bermula pada besok lah. Okay, so yang paparan ni dah dibuat pada bulan Julai, so masuk bulan baru kita kena buat bulan baru lah. Okay, so Cikgu MK merekodkan rakaman ni sekiranya cikgu-cikgu yang tidak dapat nak mengikuti secara langsung tu boleh tengok rakaman yang akan Cikgu MK sharekan kemudian. Okey, pada part ini apa yang kita nak tahu ialah kita ada 3 bahan ni, iaitu kita nak buat senarai semak Google Form kehadiran untuk kelas tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 dan kelas PPKI. Kemudian kat situ juga kita nak adakan database kehadiran untuk tahun 1 sampai PPKI. Dan selepas ada database, ada Google Form kehadiran ada, dan baru kita nak mula set up untuk data studio. Okey, MK akan banyak kepada entire screen lah untuk sharing sesi ni, dan tidak perlu risaulah yang mana apa yang Cikgu MK buat ni adalah orang kata perkongsian yang Cikgu MK selalu buat lah untuk meneruskan sebagai admin lah. Okey, so pada part ini apa yang kita nak buat dulu, kita nak pergi kepada Google Form kehadiran lah. Okey, so Google Form kehadiran ni kita nak ambil template yang sedia ada pada pada bulan lepas, bulan Julai ni. So kat sini ni adalah template kehadiran daripada bulan Julai. So sekarang ni kita dah tak pakai dah untuk Julai ni, so kita akan pergi pada bahagian 3 titik ni, kita make a copy. Okay, dan kemudian folder ni kita move folder dan kita akan buat folder barulah. So Januari dah, dan kita akan createkan untuk bulan Ogos. So saya typekan Ogos. Okay, dan saya klik tanda right and then klik select. Okay, so kemudian copy off ni kita tukar dan kita renamekan daripada PDPR Julai tu kita tukar kepada Ogos. Okay. Dan kemudian klik OK. Okay, so boleh pangkal lah untuk bulan Julai. Terima kasih atas khidmat anda. Okay, so kat sini kita rename Ogos. Okay, dan kita copy tajuk dia, kita paste kat sini. Dan kemudian yang ni template, bila kita make copy bulan lepas ni, just kita renamekan tajuk dan juga maklumat lah. So yang ini kita akan ubah tarikh daripada 30 tu kepada 1 Ogos lah. Okay, 1 Ogos 2001. Okay, tujuan saya klik pada bahagian multiple choice untuk tarikh ni disebabkan bila kita klik pada date ni, takut nanti parent ataupun pelajar tu dia mudah, dia akan setkan tarikh. Mungkin dia dah buat seminggu, dia nak adik Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So kita tak nak lah kehadiran tu dah masuk awal. So kita tukar dia, kita ambil multiple choice dan kita letakkan tarikh 1 Ogos lah. Satu tarikh saja yang mereka perlu isi. Okay, dan kemudian tarikh kelas dah. Kemudian media pelantar ni saya letakkanlah Google Meet ke Telegram, Google Classroom, email, TV pendidikan, YouTube. Kat sini mungkin saya tambah Didik TV lah, TV pendidikan, kemudian YouTube dan model pemulihan dan. So dekat model pemulihan khas ni saya letak others untuk sekiranya lah guru ada
kaedah lain, contohlah dia buat light worksheet ataupun wood wall, so boleh juga letakkan bahagian others lah. Okey, kemudian nama murid, yang murid ni kita letakkan nama murid supaya mereka isi sendiri nama mereka. Dan sebab kalau kita letakkan senarai nama ni, sebab rekod kehadiran ni kita guna untuk macam sekolah saya ni ada 4 kelas, so kita gunakan satu form ni untuk keempat-empat kelas. Cuma dekat bahagian nama murid ni mereka kena isi. Kalau murid tahun 1 ni ibu bapa yang akan membantu untuk rekodkan kehadiran, cuma kita letakkan sikit lah, letakkan sikit dia punya arahan kita ni, sila isi dengan huruf besar. Cuma saya ada letak kat sini command lah, command ni iaitu semua dia punya formula ni kena huruf besar lah, sebab kalau isi tanpa huruf besar tu maknanya ada error lah kat situ. Okey, sambil tu juga saya nak ucapkan selamat datang kepada yang hadir tu macam ada dulu, tak apa, saya teruskan. Di mana dalam kehadiran ni selepas kita terangkan description untuk isi besar, dan kat sini ni kita letakkan tahun pun multiple choice kita tahun 1 juga, sebab Google Form yang saya wujudkan ni untuk setiap tahap. Maknanya tahun 1 satu Google Form, tahun 2 satu Google Form, sampai kelas PPKI pun satu Google Form. Dan bezanya kat sini ni, bila letak satu letakkan keempat-empat kelas di bahagian sini lah. Okay, so dia ada 4 kelas sini, ada kelas Andri, kelas Cepaka, ada Yahya, ada Nanga, supaya bila ibu bapa yang mengisi kehadiran bagi anak mereka ni, bila mereka pilih saja kelas mereka lah. Dan saya letakkan ni adalah senarai nama guru sekolah saya, supaya ibu bapa yang isi lah bagi anak tahun 1 ni, dia boleh tick saja, dia boleh tick saja guru ni, supaya di bahagian database nanti kita tak ada redundant punya data lah. Sebab kalau kita buat manual, maknanya parent isi manual ni, mungkin cikgu tu dia kenal Nizam je, dia type Nizam, tapi ada yang lain tu dia kenal Ahmad Nizam. So kita selaraskan, maknanya kita letakkan senarai nama penuh guru, supaya yang mengisi kehadiran ni dia tick je nama guru, supaya di bahagian database kita pun nama guru tu lengkap. So kita boleh buat analisis kat situ lah. So lepas nama guru dah selesai, kita dah letakkan, termasuk juga dengan guru ganti, guru praktikum, so kita letakkan juga. Bahagian seterusnya ialah mata pelajaran lah. Okay, mata pelajaran pun kita buat dalam bentuk bahagian multiple choice juga, di mana kat sini kita letakkan senarai subjek yang ada dalam PDPR kita, termasuk juga dengan pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan, pendidikan kaunseling, moral, pemulihan Al-Quran dan sebagainya lah. Okay, so bila kesemua ni dah lengkap, okay, so barulah kita akan buat duplicate ni. Dan sebelum pergi duplicate ni, kita nak mudahkan kaedah bagaimana kita nak settingkan kita punya Google Form ni, sebab saya ada gunakan satu add-on. So add-on ni iaitu dia panggil, dia ada 2 add-on yang saya pernah gunalah untuk menguruskan PDPR ni. Cuma yang saya nak share ni bagaimana admin ataupun guru yang terlibat dalam merekodkan kehadiran ni untuk kita buat timer. So timer ni kita pakai add-on email notification for Google Form, di mana kat sini kita ambil bahagian limit Google Form responses. Okay, so dalam limit ni kita akan setkan pukul berapa Google Form ni akan start beroperasi. Dia punya timing dia. So kita mula daripada start hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, so dah pilih tarikh, dan masa ni kita nak setkan mula daripada 6
saya letakkan dalam biasa pukul 6 sampai 6.30 pagi, 6.30 pagi mula, dan berakhir saya letakkan untuk pukul 4 lah. So tapi ni pukul 4 petang ni, bukan 4 pagi, 4 petang. Okay, sebab saya secara default je memang kita setkan secara umum pukul 2 petang, tapi kita maklum bila kita set timer ni mungkin pada 2 petang tu dia masih lagi belum respon, sebab kebiasaannya first day Google Form yang kita setkan limit Google Form respon ni mungkin dalam 3 bulan kita pakai ni dalam pukul 2 tu masih lagi belum tutup. So kita lajakkanlah sampai pukul 4 ni untuk sistem dia automatic tutup. So lepas kita tu pastikan save tu, dan kemudian kita klik close lah. Okay, so lepas tahun 1 dah buat, so then kita akan pergi kepada bahagian untuk tahun 2. Cuma pastikan cikgu kat sini pastikan juga dekat setting ni kita kena pastikan yang bahagian require sign in ni kita antik lah bahagian MOE dan juga limit to response, supaya mungkin parent yang mengisi kehadiran ni ataupun pelajar yang mengisi kehadiran ni sama ada mereka akses melalui email MOE ataupun email handphone, kita tidak menjadi satu masalah lah. Yang penting kehadiran mereka dapat isi lah. Okay, so kat bahagian setting Google Form yang general ni, kita tick juga bahagian collect emails, dan lepas tick tu kita letakkan setting always ni supaya setiap kali pelajar isi kehadiran ataupun parent isi kehadiran, mereka akan dapat satu kopi lah yang akan di-email pada mereka. Okay, so yang ni sama juga, boleh edit balik kehadiran yang diisi, dan juga kita tick si summary chart lah and tag responses. Okay, dan di bahagian presentation ni, okay, so kat sini yang ini adalah laporan kehadiran ni, yang ni untuk bulan lepas ni, so kita offkan dia. Dan juga yang ini adalah saya makan user ID sekiranya lah ibu bapa yang nak rujuk ID ada 5 anak mereka boleh rujuk. Dan juga saya letakkan sini, ini adalah grup Telegram sarana Google Classroom sekolah lah, di mana selepas mengisi tu, kalau mereka belum join Telegram sarana Google Classroom ni, so mereka boleh join kat situ lah. Okay, lepas itu pastikan kita klik save. Okay, so kemudian dia dah saving. Okay, dan kita nak ulang balik step yang ini untuk tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan juga PPKI. Okay, sama je step tu. Kita klik more. Okay, sebelum saya klik main copy ni, pastikan kita klik pada bahagian bookmark ni supaya esok-esok senang. Kita nak ambil rekod kehadiran ni tahun 1 di bawah folder Unit Akademik. Sebab saya mudah kalau kita susunkan bookmark kita ni dekat bahagian Chrome browser ni, kita nak buat Unit Akademik, Unit Ham, Unit Poco, so mudah. Esok nanti kalau kita nak check kehadiran ni, so kita adalah bookmark yang kita dah buat. So kita klik save. Okay, lepas dah save baru nak start make a copy untuk tahun kedua pula. Okay, sama juga kaedah dia, kita buang perkataan copy off, kita ambil tahun 2. Okay, sebab yang belakang-belakang tu kita dah buat sama. Okay, kita klik OK. Dan yang tahun 1 tadi tu kita boleh tutup lah. Alright, so dia step-step je, ulang. Okay, so kita ambil tajuk dia, rename copy, dan kita rename je kat sini. Okay, sama, nama guru sama, kemudian medium pun sama. Okay, so bila dah selesai, kita cross-check dengan add-on. Kita ambil email notification for Google Form, sama juga. Kita akan buat set timer. Okay, set timer. Okay, so Google Form add-on ni untuk timing ni
version dia 17.0. Okey, dipanggil limit Google Form Response. Okey, ulang balik step tadi juga. Kita ambil Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kemudian timing tu tak daripada pukul 6.30. Okey, dan berakhir pada pukul 4. Secara setting teknikalnya memang saya set pukul 4, tapi secara rasminya Google Form tu kita maklumkanlah sehingga pukul 2 petang. Okey, klik save and kita klik pasal dah. Okey, close. Sambil tu okey, Assalamualaikum dan selamat datang Cikgu Aminuddin. Okey, so pagi ni saya buat sesi rakaman lah, sharing untuk pengurusan kehadiran sekolah lah. Okay, sambil-sambil tu bolehlah sama kita share lah bagaimana saya set upkan pengurusan kehadiran untuk sekolah saya. Selamat datang Cikgu Nurdin ya. Okay, so saya sambung pada bahagian ini. Selepas kita dah rename tajuk, so kita dah setkan tarikh dan juga kelas kat sini tahun 2. Okay, dan kemudian nama kelas dan juga nama guru selesai. Dan kemudian nama guru ni pun kalau cikgu ada senarai nama, nama guru just copy senarai nama tu, paste je dekat bahagian nama guru. Pastikan nama guru ni dia punya pilihan jawapan tu cikgu setkan sebagai multiple choice. Okay, so nama guru selesai dan kemudian mata pelajaran pun sama. Kalau cikgu ada mata pelajaran dalam senarai subjek tu, cikgu copy je, paste dan pastikan dia punya pilihan jawapan tu multiple choice juga. Okey, lepas itu dekat bahagian add-on kita dah buat tadi, maknanya cikgu ambil email notification, cikgu set timer. Okey, lepas itu macam biasalah cikgu klik pada setting. Okey, sama juga ambil general ni, klik pada collect email, ambil response receipt. Okey, edit after submit dan see summary chat and tag responses. Pastikan untuk require saat ini cikgu tak payah ketik lah, mudah nanti parent yang nak ngisi ikut email handphone boleh, ataupun pelajar yang buka laptop ni nak pakai email MOE pun boleh. So kita tak ada limitation lah. Dan bahagian limit to one response ni kita tak tik lah, sebab yang ni kehadiran ni kita akan guna setiap hari sampailah cukup bulan lah. So kita buat untuk bulan Ogos. Dan selepas cikgu dah buat semua ni, pasti jangan tinggal format juga Google Form ni, letakkan di bahagian unit akademik. Okay, so nanti bila cikgu klik pada bookmark nanti rekod kehadiran. Okey, so tadi saya lupa nak ambil rekod kehadiran ni, edit, tukar kepada unit akademik, kita ambil more. Okey, so daripada Julai ni saya kena tik kepada sini, situ dia punya ni rekod kehadiran. Saya ambil ni folder, saya ambil Ogos 2021. Okey, klik save. Dan sama juga dengan borang kehadiran tahun 1 tadi. Okay, saya lupa nak set kehadiran tahun 1. Okey, dan edit balik dia punya bookmark tu. Okey, kita ambil kat sini, save balik. So supaya bila nanti kita check rekod kehadiran Ogos ni, so kita ada dah Google Form tahun 1 dan juga Google Form tahun 2. Saya naik ke atas sikit lah, untuk atas dia. Okay, so kehadiran ada Mei, Jun, Julai, Ogos yang saya buat lah. Okay, saya tutup sekejap yang ini. Dan lepas tahun 1 pula, tahun 2 dah buat. Okay, kita nak ulang balik lah step ni. Kita ambil more. Okay, ambil more, kemudian kita ambil make copy. Okay, dan folder sama juga dalam bulan Ogos. Okay, kita buang perkataan copy off. Okay, copy off. Kemudian murid tahun 2 tu kita tukar kepada murid tahun 3 lah. Okay, dan sambil tu juga Cikgu Aminuddin masih ada di Google Meet ni. Okay, saya mungkin nak share lah dengan cikgu dia punya tapak-tapak Google Form ni. Okay, saya klik copy.
Okey. So yang ini saya share dengan Cikgu Aminuddin lah. Untuk kalau nak gunakan di pihak sekolah, cuma nanti Cikgu Aminuddin boleh adjustkan dia punya ni lah, orang kata header sekolah dan juga nama sekolah dan juga nama nama kelas dan juga selain nama guru. Yang lain-lain kalau macam nak tambah subjek tu, Cikgu Aminuddin nanti boleh alhamdulillah cikgu boleh tambah mengikut kesesuaian sekolah lah. Okey, berbalik kepada yang bahagian tadi. So sekarang ni saya dah buat kopi untuk tahun 3. So kaedah yang sama juga. Kopi tajuk dia, kemudian kopi kita pastekan dekat bahagian form ni. Okey, dan yang lain-lain sama saja sebab kita copy daripada form tahun 2. Okey, tarikh pun sama, besok 1 Ogos. Dan untuk makluman Cik Nurdin yang bahagian saya pilih multiple choice ni berbeza dengan ambil bahagian date ni. Kita nak elakkan kehadiran ni dia dah buat one shot untuk seminggu terus. Okey, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dia dah pilih terus. So nanti kita sebagai guru subjek pun dia tengok besok dah isi dah. So kita tak nak perkara tu berlaku. So kita tukarkan daripada date tu, kita ambil multiple choice dan kita setkan satu tarikh. Dan admin yang menguruskan kehadiran ni dia kena orang kata tukar setiap hari lah tarikh. Lepas besok 1 Ogos dah, esokkan tu kita tukar 2 Ogos. So itu dia punya aktiviti orang kata kerja tambahan admin lah, supaya kita tak nak mungkin kehadiran tu dia dah siap-siap buat 2 minggu. So kita tak nak. So bila actual dia tak ada pun. So kita tak nak kehadiran begitu. So kita letak multiple choice, memudahkan ada satu rekod saja untuk direkodkan pada kehadiran harian lah. Okey, so sama juga ini form untuk tahun 3. So kita tukar daripada tahun tu, kita ambil okey, dan kelas sama juga, 4 kelas, nama guru sama dan kemudian subjek pun sama, tak ada apa-apa yang berubah. Okey, dan kemudian so kita akan pergi kepada fungsi add-on ni. Add-on ni yang saya gunakan untuk saya nak buat timer, mana Google Form kehadiran ni setiap hari dia akan mula beroperasi daripada jam 6 pagi sehingga pukul 4 petang. Dia punya timer lah. So kita gunakan email notification for Google Form. Okay, so kat sini kita ambil limit Google Form responses. Okay, so nanti macam cikgu nak dapatkan, cikgu boleh pergi kepada bahagian add-on kat sini. So cikgu boleh cari dekat bahagian search add-on ni, type saja bahagian Google Form, limit Google Form okay, Google Form for responses. Itu. So cikgu akan cari, so dia ada ni lah, ni email notification for form, yang ni cikgu akan guna. So yang ini bila cikgu ambil ni, okay, sekejap saya share dia punya link ni kat comment box. Okay, so nanti cikgu boleh dapatkanlah link dia. Dan berbalik pada yang ini, yang ni lah saya memang suka bahagian add-on ni, sebab saya tak perlu tunggu sampai pukul petang tu nak buka balik Google Form nak tutup. So tak perlu. So kita pakai limit Google Form responses ni. Apa yang kita nak setkan, kita ambil mula dulu tarikh hari apalah, start pada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, lepas tu kita ambil masa dah. Kita nak set Google Form ni dia mula pukul berapa? Ambil pukul 6 dan 6.30 pagi lah. Okay, dan kita nak tutup. Nak tutup ni kita ambil pukul 4 petang. Okay, sebab secara defaultnya, secara rasminya memang kita maklum Google Form ni kita set sampai 2 petang. Sebab secara teknikal je lah,
mungkin 2 petang tu bila kita onkan fungsi timer ni, 2 petang tu masih lagi belum tutup. So kalau belum tutup tu masih boleh diisi lah. So kita buat timer lah sampai pukul 4 supaya dari segi teknikal tu pukul 4 saja automatic form tu dia akan close lah, dia akan keluar kat sini lah specific schedule. Okay, kemudian kita save and then dan kita boleh close lah. Okay, lepas kita dah buat timer dan kita perlu juga check setting dia. Kalau yang ni sama, kita akan collect email kehadiran dan juga kita tick bahagian responses receipt, kita tick always. Yang ni kosongkan, biarkan, dan yang ini yang bawah respondent can edit after submit, seed summary chart dan sponsor. So kita klik save. Okay, dan part yang terakhir tu kita klik bookmark. So bookmark juga kita letakkan bawah rekod kehadiran murid. So kita klik done. Okay, so tu tahun 1 dah, tahun 2 dah, tahun ketiga dah.